أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهناه في الدين وعلمناه تأويل. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar. Kerana bukan semua orang yang dapat dapat nikmat beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kita dapat berjemaah di masjid, dan kemudian nikmat untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan nikmat ini kepada kita, kerana orang yang bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus istiqamahkan kita dalam solat berjemaah di masjid dan duduk dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Baik, muka surat berapa kita? Muka surat 5. Cara sembahyang. Hudah tak nak? Hudah. Kau ingat? Udah ya? Kelebihan sembahyang udah? Siapa ingat? Ada ingat? Lupa lah, kita dah 2 minggu. Minta maaf 2 minggu. Rupa luaran. Rupa luaran udah ya? Nak? 5? Oh ya kah? Okey lah. Kesuat 5. Baik. Alhamdulillah, kita tersambung pengajian kita, kitab Munyatul Musalli, kitab karangan daripada Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Baik, kita sambung cara sembahyang. Cara sembahyang. Saya ada orang baca dengan kami depan tu. Sudahlah. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Maksudnya, bersembahyanglah seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita hendaklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang diambil daripada ulama umat Islam yang terdahulu hingga kepada ulama yang terkemudiannya, seperti yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Mereka ini dianggap orang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang dan memeliharanya. Jadi tuan-tuan, kita tahu Nabi beritahu kepada kita, sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Ya, Nabi beritahu kepada sahabat. Jadi kita tahu si pernah melihat sahabat sembahyang, si pernah nanggan Nabi sembahyang. Jadi kita tahu mengikutlah daripada ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama terdahulu mereka mengikut
yang telah ditunjukkan oleh guru-guru mereka. Kan? Macam kita tu, alhamdulillah kita dapatlah kita nanggap kita daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab terdahulu ada menceritakan bagaimana sembahyang yang Nabi SAW. Jadilah jadi dengan mudahan yang kita baca kitab tu kelak, mudah-mudahan kita lebih kuat lagi lah, lebih lagi mendalam pengetahuan kita tentang solat Nabi SAW. Baik. Rupa sembahyang. Sembahyang ada dua rupa. Ini tidak akan lengkap dan sempurna melainkan dengan adanya kedua-dua rupa ini, yaitu rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman yang hakiki. Jadi solat tu ada dua rupa. Rupa luaran dan rupa dalaman. Ketuk kita akan ceritakan apa maksud rupa luaran tu. Okey, rupa luaran. Syarat itu sebagai rohnya. Syarat-syarat sah, syarat-syarat sembahyang sebagai rohnya. Rukun itu sebagai kepala dan badannya. Sunat ab'ab itu sebagai anggotanya, dan sunat hai'ah itu sebagai bulu perhiasan. Saya rasa sudah saya cerita tu. Sudah tu. Sudah. Sebab ialah bagus kita orang tanda. Ada buku tanda. Kelebihan sembahyang. Okey, kita pergi kepada kelebihan sembahyang lah. Okey, saya anggap kita dah berhenti pada kelebihan sembahyang. Okey ya. Baik. Muhammad bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim. Mungkin kita nangga nota kaki 11 ya bawah. Seorang ulama sufi yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Okey. Rahmatullah alaih menyebut bahawa sembahyang itu tiang agama. Ia merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam supaya bersembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu adalah Allah menghadap sekalian hambanya. Sekejap, Syekh, baju hitam ya. Kita baca dengan kami boleh? Kita stop. Kami bagus lebih baca kami mun kami ya. Muka surat 9, muka surat 9. Tu hanya budak. Okey, silakan. Tulis dari siang ini kaitan tanda. Dah kami baca tu. Dah. Ya, kami tanda situ ya. Sini. Tu. Dah dibaca tu asalnya. Kami baca tu ya. Ya. Dah. Dah diterangkan kami tu. Ingat kita. Macam stop. Muka surat 9 ya. Kelebihan sembahyang. Okey. Okey. Dia merupakan kefaduan yang pertama atas yang sekalian umat Islam supaya bersembahyang. Okey. Sesungguhnya yang itu adalah Allah menghadap sekalian hambanya. Katanya sembahyang tu adalah Allah Subhanahu wa taala menghadap sekalian hambanya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memanglah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kalau kita sembahyang pun Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Tetapi di dalam ibadah tu,
ibadah solat tu lebih khusus penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maha suci Allah. Allah tu asyik melihat seperti mana kita melihat. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala bukan menggunakan mata. Kita madah kita tu makhluk. Kita tu manusia melihat ke mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah. Allah melihat bukan melihat menggunakan mata. Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa terhalang. Macam kami langgar depan kami aja. Nah, kami nampak si langgar belakang kami. Kami si nampak. Kami si tahu apa di pola orang belakang. Sebalik dindingnya kami pun si dapat tangga apa yang di sebaliknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan Allah menghadap sekalian hamba-Nya. Dalam solat kita tadi tuan-tuan, kita solat, Allah melihat, Allah mengetahui apa hati kita, bagaimana hati kita solat tadi, bagaimana fikiran kita, bagaimana tawajuhnya, khusyuknya kita dalam solat tadi. Okey. Kemudian supaya setiap hamba itu menghadap kepadanya dalam tempat hambaan dengan dalam merendah diri. Supaya apa? Supaya hamba kita tu bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan merendah diri. Kalaulah kita mengetahui kehebatan keagungan Allah, betapa besarnya Allah, betapa hebatnya Allah, pasti kita akan jadi kecil kita. No? Kalau kita jumpa orang kaya, macam ni kita. Tapi contohlah tu ibarat orang kaya. Kita akan jadi rupa seolah-olah macam minta duit dengannya. Contohlah orang kaya tu nya ada duit dan nya ada memiliki macam-macam tanah. Mun nak minta dengannya mestinya beri tanah dengan kita. Macam ni rupa kita dengannya. Baik kita dengannya, tawajuh baik kita melayannya. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang maha kaya, yang mentadbir sekalian alam, yang membantu urusan kita di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang membantu urusan kita di akhirat. Bukan Allah tok teman kita di dunia aja. Allah adalah raja di hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Jadi dalam solat tu lah kita nak belajar untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Hilang pangkat kita, hilang kedudukan kita, hilang rasa kehebatan kita. Kita dengan sama manusia bolehlah kita rasa hebat. Aku tok pandai baca, aku tok rajin apa sebagainya lah, sama manusia. Tetapi dengan Allah sewajibnya tidak ada rasa tinggi sikit pun kita. Seolah-olah kita kena debu, lebih teruk lagi daripada debu kita anggap diri kita. Menyerah diri, kemudian menyerah diri. Menghina diri dengan khusyuk, duduk rumah suka dan minggu. Itu perasaan-perasaan yang perlu ada dalam diri kita. Khusyuk, khuduk, gemar suka. Gemar suka tu taraghub. Gemar suka tu maksudnya macam ni madah gemar suka tu. Gemar suka tu macam kita suka kepada kekasih kita. Orang kekasih. Macam ni kita mensukai kekasih kita. Kita harap kekasih kita akan suka dengan kita. Betul? Macam kita sayang dengan anak kita, sayang dengan mak kita, kita harap supaya mak kita pun sayang dengan kita, bapa kita pun sayang dengan kita. Macam ya juga kita berharap agar kita nak sayang kepada Allah, agar Allah redha kepada kita, agar Allah sayang kepada kita. Dan rindu dendam, rindu dendam untuk bahasa Melayu kita tamalluqat. Rindu dendam untuk maksudnya kita rindu dengan Allah. Sembahyang kita habis, kita sembahyang,
Nak tunggu sembahyang contohlah sembahyang zuhur, nak sembahyang asar kelak kita rindu, nak sabar lagi nak solat. Sebab kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sebenarnya bila kita berdiri ya adalah rupa seolah-olah macam merendah diri kita dengan Allah. Kita berdiri, kita macam kita merendah diri dengan Allah. Saya ibarat contoh tuan-tuan, ibarat contoh Agong datang. Agong datang, kita akan buat apa? Kita akan berdiri, betul? Kita akan berdiri. Mula kita duduk seolah-olah macam ada papa Agong ya di depan kita. Dan kita berdiri ya tadi tanda hormat kita dengan Agong ya. Kita nak rendahkan diri kita. Dan berdiri sebenarnya tuan-tuan, sebab ialah berdiri itu menjadi rukun dalam solat. Contohnya, minta maaf bapak-bapak kalau ada sembahyang duduk. Sembahyang duduk, mula-mula dia mesti berdiri dulu. Betul? Rukuk ke sujud ke, ya saya kisahlah kita nak duduk ke apa. Mula-mula mesti berdiri dulu. Sebabnya adalah jadi rukun dalam solat. Baik. Kemudian macam rupa menyerah diri. Sayalah dalam memanglah kita macam kita nyerah diri macam orang salah lah. Macam ya ke apa nak. Tapi solat tu macam seolah-olah. Macam kita menyerah diri kepada Allah. Ulama pun ialah ulama pun bahasa mereka dalam solat tu. Kita menyerah diri maksudnya apa? Kita nak buangkan semua kehebatan kita, fikiran kita, apa aja keduniaan kita buang, kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat tak ada fikir siapa-siapa. Solat tu hanya antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian dan bacaannya tadi bila kita baca alhamdulillah, baca al-Fatihah, kita baca tasbih, sebenarnya adalah untuk menghina diri kita tu. Bahawa pujiannya adalah selayak-layaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setiap lafaz-lafaz yang kita memuji Allah sebenarnya adalah menghina diri kita. Okey? Rukuk lupa bagi khuduk. Kita rukuk mula kita nangan orang Jepun. Orang Jepun tu punya sikit-sikitnya tunduk. Baik. Arigato. Betul. Tapi bukan kita nak ikut Jepun. Orang Jepun sebenarnya yang ikut orang Islam sebenarnya dalam solat. Khuduk. Arigato. Namaste. Namaste ke arigato? Saya pun tahu. Boleh sikit. Nah, khuduk. Jadi sebenarnya khuduk adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tunduk takut kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi khusyuk sujud, okey? Kemudian terus ya. Kita jelas sikit baca kita supaya tanya yang kita baca tadi julus yakni duduk itu rupa bagi gemar dan tasyahud itu rupa bagi rindu dendam. Okey? Okey, kemudian okey, bagus. Supaya bila kita sembahyang tu tadi kita harap supaya Allah redha kita. Allah kesian dengan kita. Allah tunaikan hajat-hajat kita. Allah redha kita, Allah akan tunaikan hajat-hajat kita bila kita sembahyang itu. Okey? Dan bila kita sembahyang beribadah kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana rapatnya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapatnya nabi-nabi bersama dengan Allah.
rapatnya orang-orang soleh yang hubungan anda dengan Allah. Macam mana juga kita mau merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. Sesungguhnya ada satu Beri rehal dengannya. Beri rehal, ada rehal kah? Beri rehal dekat. Beri rehal. Kah rehal, bagus engkau rehal dekat. Jangan engkau ada ayat Al-Quran. Okey. sesungguhnya ada satu pekerjaan yang lebih besar daripada Tiada pekerjaan yang lebih besar daripada solat. Tiada. Paling tinggi tuan-tuan adalah solat. Sebab ialah solat tu yang mesti dipolah dengan sungguh-sungguh, yang mesti dipolah dengan betul-betul. Si dapat main-main solat tu. Sebab tu adalah pekerjaan yang paling tinggi. Tinggi, solat tu. Kemudian Nabi Muhammad SAW okey. maksudnya sembahyang itu nur. Nabi beritahu sembahyang itu nur. Was-salatu nur. Solat tu adalah cahaya. Kita tuan-tuan, kalau kita gelap, apa cari kita? Cari lampu. Cari benda yang pakai kita nampak. Nur, cari cahaya. Kita tu gelap. Jadi solat tu adalah cahaya. Cahaya tu lah yang akan membimbing kita, yang akan memimpin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang manusia, seorang hamba yang hilang daripada cahaya, makanya telah hilang daripada cahaya untuk dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Nabi beritahu solat itu adalah nur, cahaya. Kita perlu kepada cahaya. Okey, lagi. Allah sentiasa menghadap hamba-Nya dengan kekayaan. Selama hamba itu kekal di dalam sembahyangnya. Dan Allah menyatakan kekayaan pada seseorang itu selama dia kekal menghadapnya. Maha suci Allah tu hadis Nabi itu. Bukan Nabi nak madah Allah tu ada muka. Nak fahamkan kita tu daripada akal kita tu. Saja yang penting juga belajar tauhid tu. Jangan kita madah muka Allah tu, tidak muka kita. Waliyazubillah. Nak madah tawajuhnya Allah. Orang yang bercakap, kita bercakap dengan kami, saya tak dengan muka kami. Macam ni rupa kami. Mun kami cakap dengan kita, siapa nama kita? Rizal. Kami sedang dengan muka kita, ambil kakak macam ni. Rizal. Zal. Nyasik ria. Tapi bila kami berhadapan dengannya, macam kita, anak kita bercakap dengan kita. Dok siapa tuan-tuan? Nabi begitu ibarat seolah kita sembahyang tu seolah-olah Allah menghadap wajah dengan kita. Masya Allah. Selama mana hamba itu kekal di dalam sembahyangnya, daripada kita sembahyang, macam ialah Allah tahu kita tawajuh. Perhatiannya Allah kepada orang yang sembahyang tu. Subhanallah. Masya Allah, orang sembahyang tu sangat, sebab ialah orang sembahyang tu orang yang berjaya. Kan kata Bilal, hayya 'alal falah. Pergilah menuju kepada kejayaan. Orang sembahyang untuk sebenarnya adalah orang yang berjaya, kerana orang yang sembahyang untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian teruskan. Okey, kita dengar faedah-faedah sembahyang. Baik. Antaranya membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kepapaan dan membuka pintu hati bagi kalangan ahli fikir yang terbesar. Antara orang kepapaan tu, orang yang miskin, sebenarnya orang yang miskin tu, orang yang papa tu, bila dia sembahyang, hidupnya akan jadi lebih tenang sebenarnya. Bukan nak jadi kaya. Papa tu, kepapaan tu orang yang miskin, orang yang fakir lah. Orang yang fakir miskin, orang yang fakir, tak ada papa. Tapi bila dia sembahyang,
Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu rezeki kepadanya sebenarnya. Cuma nyasik percaya, nyasik yakin. Dan sebenarnya orang sembahyang tu Allah akan buka pintu hati mereka. Dan buka pintu hati kepada orang yang fikir yang terdesak. Orang yang banyak berfikir tu, ada juga orang-orang yang terlalu liberal tu. Minta maaf saya sebut. Agama tu dipikirnya dengan akal. Tapi bila orang sembahyang, jaga sembahyang tu, maka Allah akan bantu hatinya untuk nyasik terlalu gila memikir perkara yang penting, perkara yang luar biasa. Orang yang sembahyang tu dia akan terdidik oleh Allah. Dia akan dididik oleh Allah. Macam ni caranya, wallahu a'lam, ya adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kita tu orang sembahyang jadi mulia kita. Maaf saya sebut, kita di masjid tu. Kita di masjid tu. Kita tu bukan ustaz pun orang akan panggil kita ustaz. Kita tu sedang apa-apa. Tapi bila kita selalu sembahyang, orang pun dapat membezakan orang sembahyang dengan orang tidak sembahyang. Kemuliaan baru di dunia tu, ya Allah. Baru di dunia, belum lagi di akhirat. Lagi? Dan ketika itu apa yang disukai dan dimaklumi tidak ada. Dan segala yang kita seringan sekali kepada Allah SWT turutlah. Dalam inilah Allah berfirman dan perintah tentang dalam berbantu memberikan sayang dan kesabaran kamu dalam meninggalkan. Kami tidak mereka beri kepada maka kami tidak memberi kepada dan kita mengawasi kepada Allah. Okay, tu ayat Al-Quran surah Taha. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, perintahkan anak-anak kita sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluarga kita mendirikan sembahyang dan bersabarlah dalam sembahyangnya tadi. Okey? Kemudian yang ketiga baca kita loh. Yang ketiga supaya adanya tahu. Kadang-kadang ada orang yang ada buku dan yang tahu. Yang ketiga, okey. Ketiga, maka benarlah sembahyang itu bukan menunjukkan mata hati bagi hamba Allah yang mulia. Nabi beritahu ju'ilat qurratu aini fis shalah. Penyejuk mata Nabi itu adalah sembahyang. Penyejuk mata Nabi sembahyang. Masya Allah. Nabi suka nangga orang sembahyang. Macam kita nangga apa? Kita sejuk mata hati kita nangga orang. Cemialah masing-masing lah. Ada orang sejuk menangga orang ke datuk. Tapi mata hati Nabi yang nangga orang sembahyang, sejuk mata Nabi. Masya Allah, umat-umat Nabi kita tu yang bersembahyang menjadi penyejuk mata Nabi SAW. Seharusnya kita tu nak dapat cinta Nabi, nak meraih kasih sayang, kerinduan Nabi SAW terhadap kita, maka kita perlulah perbanyakkan sembahyang. Okey? Dengan bersembahyang mata hati yang menjadi tenang. Ini suatu perkara kesukaan, kesenangan dan kesempurnaan serta kelalaian hasil berbeda. Sehingga dapat berkaitan berhina-hina dengan Tuhan. Tapi dalam keadaan mereka benar-benar bahwa kelakuan dan kedudukan mereka menurut Tuhan yang berkata. Tok bahagian makrifat lah, tok pun bahagian belajar tasawuf tu. Hanya dalam lah sikit bahasa tu. Cinta tu masing-masingnya ada level-level. Cinta anak lain cara cintanya, cinta bini lain cara cintanya, cinta adik-beradik lain rupa cintanya, cinta mak bapak lain rupa cintanya. Dan setiap orang sayang kepada orang tu lain caranya. Macam kita tu ada anak ataupun cikgu lah, saya bagi cikgu. Cikgu tu ada 40 orang anak murid. Dalam 40 orang anak murid diajarnya pasti antara 40 orang anak muridnya mesti ada seorang yang paling disukanya, pasti.
seadanya sayang 40 semua. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan bersifat kena manusia. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya berdasarkan kepada ketakwaan masing-masing. Orang nak makin dekat dengan Allah, orang ialah paling Allah sayang suka. Orang yang paling banyak Allah uji dan yang sanggup berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ialah paling Allah sayang. Nabi-nabi pun Allah ada lebihkan nabi-nabi yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ada nabi-nabi lain yang Allah lebihkannya daripada nabi-nabi yang lain. Sebab apa? Sebab sayang Allah kepada mereka tadi, kerana hamba yang tadi telah lulus ujiannya, Allah berinya ujian sedemikian, makanya sanggup berada dalam ujian dan yang menghadapi ujiannya dengan penuh sabar dan tekun dan lagi terus untuk beribadah kepada Allah, maka hamba yang tadi telah berada di kedudukan yang tertinggi. Jadi sebab biarlah kita tuan-tuan, kita nak cuba nak rapat, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri ujian kita dengan sabar, dan sebenarnya itu adalah dengan sembahyang kita. Istiqamahnya kita sembahyang. Macam ni keadaan sekali ribut ke apa, kita tetap betul sembahyang. Sabar kita dengan sembahyang tu tandanya. Tanda ukuran tanda seseorang yang Allah sayang Allah ya tu dengan solatnya. Orang yang dapat jaga istiqamahnya solat tu sebenarnya adalah orang yang dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian okey, bukan radhiyallahu anha, Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Hasan Al-Basri itu dia tu bukan sahabat, dia tabi'in. Dia sempat jumpa sahabat. Jadi sahabat jadi dipanggil radhiyallahu anhu. Tapi kalau Hasan Basri dipanggil rahmatullah alaih. Okey. Meriwayatkan sallallahu alaihi wasallam. Umpama sembahyang 5 waktu itu diibaratkan sebagai sembahyang kelas ayatnya di depan pintu rumah kamu. Dari barang yang memandikan ayat itu pada dirinya 5 kali setiap hari. Maka apa lagi yang menetap pada dirinya, yaitu apabila 5 waktu menyucikan segala dosanya, maka tidak satu dosa yang kita melainkan itu, kecuali dosa-dosa besar yang menurutkan kepada Allah. Okey, kemudian okey, boleh faham sikit tu ibarat apa Hasan Basri beritahu, sembahyang tu ibarat sungai yang deras. Maksudnya apa? Kita tu bersih. Orang yang sembahyang selalu sembahyang 5 kali waktu tu, kita tu bersih daripada dosa-dosa. Sebab apa? Kita tu dibersihkan oleh Allah. Kalau orang yang sembahyang dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Ubadah bin Al-Suri meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memfardulkan sembahyang 5 waktu ini pada sekalian umatnya. Sesiapa yang melakukannya dengan sebenarnya tidak menggunakan tangan, maka baginya adalah janji Allah dengan balasan surga. Dan sesiapa yang meninggal dan meringankan haknya, maka tidak baginya janji Allah itu. Terpulang kepada kehendak Allah sama untuk mengasihi atau memeriksakannya. Okey. Teruskan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila seorang lelaki bersembahyang, kesalahannya diletakkan atas kepalanya. Setiap kali dia sujud, ukuran kesalahannya dinaiki. Subhanallah. Orang-orang yang berkehendak kebenaran dari kalangan orang yang memuliakan dan memberi kesembahyang, ialah memelihara segala sholatnya. Okey, untuk banyak faedah tuan-tuan. Mun nak baca faedah sembahyang tu memang banyak. Bukan 6 je. Tapi dalam kitab tu nya tulis 6, tapi sebenarnya banyak lagi lah. Rugilah orang yang sembahyang tu. Rugi. Dan beruntungnya kalau kita tu orang yang sembahyang tu. Okey, tu kita masuk kepada syarat sah. Nak sembahyang tu
pertama sekali nya perlu faham, nya perlu belajar syarat sah sembahyang. Okey, pertama. Okey, baca. Okey, syarat sah sembahyang tu ada 9 dalam kitab tu. Pertama sekali mesti tahu waktu. Kita mudahlah. Kita dah ada jam, kita dah ada handphone madah bunyi azan dah tahu masuk waktu. Si dapat kita nak sembahyang isyak, kita sembahyang awal isyak, sembahyang masa maghrib dek, lepas sembahyang maghrib tu sembahyang isyak. Ya jamak. Jamak siapa? Tapi tu bukan jamak yang hendak orang biasa, tiba-tiba nak sembahyang awal. Ustaz, apa kata kita sembahyang awal sikit? Nah, sembahyang awal. Si dapat. Sembahyang tu dia mesti ikut waktunya. Ada waktu-waktunya tertentu. Okey? Ya, syarat pertama. Yang mesti baca lagi. Baca. Yaitu mengetahui maksud waktunya dengan yakin atau zat. Tidak sah sembahyang tanpa mengetahui maksud waktunya dengan yakin atau zat. Walaupun sembahyang itu tidak dilaksanakan di dalam. Contohlah syada jam syada, ya syada. Pergi hutan. Angganya. Yang mesti tahulah macam ni masuknya waktu. Nah, punya nangga hari, matahari belum naik lagi. Matahari lagi ke dibah. Nah, ya masuk ya bagi waktu duha. Masuk belum masuk waktu zuhur. Tunggulah dulu. Tunggu matahari dah betul-betul kat kepalanya, digerincir sikit, ya masuk waktu zuhur. Tahulah yang kena belajarlah. Waktu sembahyang tu kena belajar. Adanya pun dalam kitab pun ada ajar. Tapi kita kena itu mudahlah. Ada handphone, tahu masa jam berapa. Jam pukul 12. Biasanya pukul 12 belum lagi zuhur. Biasanya kita zuhur untuk paling kurang pukul 1 dah zuhur. Memang dah zuhur, confirm. Kita rasa dah jam pukul 1 memang dah zuhur lah tu. Nah, ya betul-betul dah zuhur. Kena tu zuhur pukul berapa? 12.44. Nah, nak ambil waktu sikit 12.46. Okey, dah betul-betul masuk pun kita sembahyang. Okey, baik. Okey. Walaupun kita disuruh dikira dengan cara istihad sendiri, bagi mereka yang tinggal di kawasan. Jadi kiblat kita tu dengan Kaabah. Jadi kita pun sama juga macam ni dengan jam. Kita pun ada, kita tu dah mudah lah, dah ada apa nama? Dah ada apa orang panggil? Kompas. Kompas nak menghadap kiblat. Jadi kita kena tu mudah. Okey, pastikan kompas kita yang menghadap ke Kaabah. Jangan elok sikit memangnya tuju tempat lain. Jadi pastikan betul-betul ia adalah ikut ijtihad kita. Ijtihad kita. Ijtihad kita dengan ustaz-ustaz dengan bagusnya kita kena itu dah ada land survey, dais mufti dan yang betul-betul tahu sini tempat kiblat kita. Okey, baik. Ketiga, untuk Allah. Okey. Bagi kaum lelaki dan hamba saya perempuan, ditutup awalnya antara pusat dan lutut. Okey. Manakala bagi kaum perempuan dan dosa perbuatan yang mereka ditutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tapak tangannya. Okey. Ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalang daripada dilihat dengan dirinya dari atas dan sekelilingnya. Tidak termasuk dari tempat bawahnya walaupun ditutup dengan lumpur dan lumpur. Lumpur je. Lumpur. Cara baju ambilnya lumpur, dilap tingkahnya siapa yang mesti tutup. Tutup dengan kain. Lelaki kita pun tahu aurat kita tu daripada pusat hingga ke lutut. Perempuan semua muka kecuali tapak muka dengan tapak tangan. Yang perempuan. Jadi kita tu si dapat sembahyang makin luar pendek aja, luar bib aja si dapat. Walaupun saya ada orang, Ustaz kami saya ada orang langgar kami, Ustaz kami seorang-seorang. Walaupun yang seorang-seorang, si dapatnya makin luar bib aja. Nah, hanya mesti tutup paling kurang pun tutup antara pusat hingga ke lutut. Okey? Lagi habiskan. Keempat, mengetahui bagian sembahyang. Seperti mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunat. Bagi orang awam, jika dia berpegang pada sembahyang fardu atau sunat yang fardu,
Penting sebenarnya tahu nak ni fardu, nak ni sunat. Paling kurangnya mesti tahu fardu. Paling kurang mesti tahu fardu. Okey, tapi orang awam tu padanya, jika ia berpegang kepada sekalian fardu atau setengah fardu dan setengahnya sunat, yang si tahu nak ni fardu, nak ni sunat, tanpa dikasatkan yang fardu itu sunat. Yang si bolehnya pada nak tu adalah nak fardu tu contohlah. Contoh baca Al-Fatihah. Baca Fatihah kan fardu. Jangan nyamadah baca Al-Fatihah ya sunat. Kalau nyamadah baca Al-Fatihah ya sunat, maka sah solatnya. Sekurang-kurangnya nyasi tahu nyamadah fardu sunat pun siapa ya, orang awam. Tapi kita tu lepas tu kita belajar tu dah boleh lagi si tahu. Lepas tu kelak insya-Allah kelak kita akan pastikan nak ni yang fardu, nak ni yang sunat. Tak ada lagi dah keliru ke kita. Kita dah belajar tu, kita dah tak ada masalah lagi dah. Kita dah tahu nak ni fardu, nak ni sunat. Okey? Baik. Yang kelima. Suci daripada hadas. Sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jika berlaku hadas masa sembahyang maka batal. Hadas kecil ada besar. Contohnya kentut. Kentut hadas kecil ke hadas besar? Kentut kecil. Nah, hadas besar macam mana yang hadas besar? Belum mandi, keluar air mani, keluar haid, ya hadas besar. Hadas kecil itu kentut. Kita apa-apa yang membatalkan wuduk, ia adalah hadas-hadas kecil. Kalau mandi wajib, ya hadas besar. Okey? Yang keenam, suci daripada najis. Okey. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada tubuh. Air dan nafas kaliannya. Mana-mana bahagian badannya tidak tersentuh dengan najis dalam dalam latihan penuh. Maka tidak sah sembahyang jika terdapat penambahan pada badan. Okey. Dan tidak sah sembahyang bagi orang yang menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis, seperti menanggung kaki yang terikat pada hati dan lainnya. Dan sah sembahyang jika terdapat najis lagi tidak bersentuh dengannya ketika bangun dan duduk. Okey, najis pun tuan-tuan kita semayang. Tai cicak dekat tempat sujud kita. Jangan kita di sujud kita tai cicak lah. Alihlah. Mun kita sujud dekat tai cicak ya najislah kita. Sisahlah solat kita. Mikrofon contohlah najis gugur dekat mic. Kalau gugur dekat mic-nya sangkut. Sebabnya berjalan bersama dengannya. Kalau langgar tai cicak juga mikrofon, buang mikrofon, semayang terus semayang. Contohlah najis gugur dekat serban. Buang serban. Dekat baju macam mana nak buang? Mun baju munnya dapat diketis. Tapi munnya masih najis, si dapat lagi paksa kita batal semayang kita. Sebabnya najis dalam badan. Mun najis ya basahlah. Mun najis ya basah. Okey, mun najis dapat diketis, tidak hal lah. Mun najis saya dapat diketis. Basah. Dah lah basah situ lagi kena ke tangan kita. Nama najislah siapa kita terpaksa keluar daripada sembahyang sebab kita bernajis. Cuci saja. Si perlu ambil wudu. Ada orang yang ambil wudu indah. Bukan membatalkan wudu. Yang ada kaitan dengan wudu. Yang hanya menajis pada tubuh. Hilangkan najis saja. Cuci tangan kita najis, semayang terus. Sebelum ambil wudu. Okey? Baik. Najis-najis yang dimaafkan adalah seperti 4 istinja dan sedikit daripada darah. Okey. Tu boleh dimaafkan tai lalat. Tanah raya yang najis. Okey. Okey, tu hal najis lah. InsyaAllah kita akan habiskan kelak. Berhenti ya, ingat kita berhenti yang ketujuh tu. Tidak bercakap, insyaAllah kita akan sambung lagi. InsyaAllah kita masih dalam syarat sah sembahyang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi, jadi kita ingatlah. Kita ingat dan kita tahu apa syarat-syarat sah sembahyang. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf atas keterlanjuran. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi